Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fil afiyati ya arhamar rahimin. Yang dihormati Tuan Pengerusi dan muliakan Allah semua, ahli-ahli jemaah surau kita. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan membicarakan tentang amalan fardu ain yang biasa kita buat. Boleh jadi ada di antara kita belajar perkara ni masa darjah 1 dulu ataupun darjah 2. Maka sekarang ni kita ulang kaji balik. Sebab ilmu ni dia tak sama yang kita dapat semasa darjah 1 dengan darjah 2 kalau sekolah lah. Begitu juga ketika kita remaja, boleh jadi kita sibuk, kita tak sempat nak belajar lagi, nak memperdalami lagi. Maka insya-Allah pada malam ni benda yang biasa kita buat iaitu tentang wuduk. Tentang wuduk. Supaya amalan wuduk kita lebih berkualiti. Kalau kita baca sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, nama kitab tu Maraqil Ubudiyah. Kalau kita betul-betul ikut cara wuduk yang disarankan oleh Imam Al-Ghazali, boleh jadi kita akan ambil wuduk mengambil masa setengah jam. Setiap pergerakan kita daripada sunat, basuh tangan, dia ada bacaan dia. Komo-komo ada bacaan dia. Dan dia ambil wuduk tu penuh emosi. Doa dia bila basuh tangan, ya Allah ya Tuhanku, dalam bahasa Arab lah, tolonglah ampun dosa-dosa tangan aku ini. Ada ingat? Bila basuh sebelah kiri, ya Allah tolonglah ampun dosa tangan yang aku buat dengan tangan kiri ini, ya Allah sucilah semua. Kita tak pernah doa macam tu. Dalam kitab Maraqil Ubudiyah dia sebut semua. Kalau nak baca ikut semua yang dia buat tu, daripada basuh tangan, baca bismillah apa semua, dekat setengah jam baru siap. Tapi tak apalah. Sekurang-kurangnya kita tahu bahawa amalan wuduk ni adalah amalan yang sangat penting. Sebab dalam kaedah usul fiqh dia sebut ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Setiap perkara yang tak sempurna perkara yang wajib, melainkan kena ada dia, maka dia wajib juga. Berwuduk. Kita nak sembahyang kena wuduk, maka wuduk jadi wajib. Asal amalan wuduk ni adalah sunat, tapi oleh kerana kita nak sembahyang, maka wajib kita ambil. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan, sebenarnya semua dah tahu, jadi kita nak upgrade lagi. Sebagaimana hidup kita upgrade, kekayaan kita upgrade, kereta kita daripada kereta kancil kepada kereta Proton Iswara, lepas tu naik Avanza, lepas tu X70, macam-macam kita upgrade hidup kita. Tapi untuk ibadat ni, kalau kita tak belajar, maka kita dikira tidak upgrade, tidak mempertingkatkan mutu ibadat kita. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan menambahkan lagi ilmu tentang wuduk. Kita sama-sama berkongsi. Jadi dalam kitab ni, pengarang kitab ni, kitab yang saya baca biasalah, Iman Abi Sujam. Ni kitab ni dia kitab piau mazhab Syafi'i. Dan saya bila sebut dalam ibadat ni, perkara-perkara fardu ain ni, saya lebih kepada khusus kepada mazhab Syafi'i yang kita sentiasa amalkan. Sebab kalau kita nak campur, saya nak sebut mazhab Maliki, Hanafi semua sekali, maka dia mengambil masa yang amat banyak lah. Dan ni pun boleh jadi kita tak sempat nak menghabiskan 6 rukun wudu.
boleh jadi sampai niat pun masa isyak dah kan. Jadi insya-Allah perkara yang kita dah tahu, cuma kita nak akrib lagi supaya dia lebih bermutu di sisi Allah ibadat kita. Jadi dalam wuduk ni dia sebut satu pasal. Fasal dalam kitab fiqh ataupun kitab tauhid atau tafsir, dia sebut kitab, bab, lepas tu pasal. Macam kita lah dalam mahkamah banyak kita sebut bahasa-bahasa Arab kan. Pasal berapa, kurungan ke berapa. Jadi dalam kitab pun disebut macam tu juga, pasal fi furudil wudu'i. Pasal nak menerangkan perkara-perkara fardu wudu'. Fardu ni rukun. Maksudnya rukun. Dia beza dalam haji, ibadat haji. Ibadat haji bila sebut fardu dia lain, bila sebut rukun dia lain. Dia berbeza antara rukun dengan fardu dalam haji. Tapi kalau dalam wudu sembahyang, bila sebut fardu sama juga dengan rukun. Kalau kita tinggal fardu ataupun rukun dia ni, maka wudu kita tidak sah. Begitu juga solat. Tapi haji dia beza. Kalau sebut fardu, kalau tinggal fardu tak sah haji. Kalau rukun sebut fardu dengan rukun. Kalau rukun dia kena bayar dam yang agak besar lah. Dam ni denda haji. Jadi disebut dalam kitab ni dia kata wa huwa bi dhammi waw. Bila sebut wudu, daripada bahasa lagi dia ulas. Kita kena baca wudu. Waw tu kena bari hadapan. Apa dia wudu? Dia kata ismul lil fa'ili. Wudu ni sebenarnya ialah nama suatu perbuatan. Nama satu perbuatan, iaitu perbuatan berwuduk lah, bersuci. Bersuci daripada hadas. Hadas ni dia kotoran batin yang tak nampak. Dia panggil rijsun maknawi. Ada nama maknawi. Kotoran batin yang tak nampak. Cara nak cuci dia dengan wuduk sahaja. Itu. Dia ada kecil, ada besar. Tapi yang ni ada kecil lah, mengenai dengan wuduk ni. Lepas tu dia kata bi fathil waw ismun lima yutawaddau bihi. Dia kata kalau kita baca wadu, tak baca wudu, baca wadu, maka dalam bahasa Arab dia berubah. Makna dia jadi ismun lima yutawaddau bihi, iaitu nama bagi perkara yang dibuat wudu dengan dia, iaitu air. Bila kita sebut wadu jadi air. Dia bahasa Arab ni dia bahasa yang sangat sempurna. Sebab tu Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan dalam syurga nanti kita semua akan bercakap bahasa Arab. Saya dah kita tak belajar sekarang bahasa Arab, rugilah. Kita kata belajar tak bahasa Arab, belajar. Cuba cakap sikit, alhamdulillahirabbil alamin. Itu je mana. Dalam bahasa di syurga nanti dia bahasa, dalam bahasa Arab juga disebut lughatu ahli barzah. Dalam kubur juga malaikat munkar dan nakir tanya dalam bahasa Arab, ma rabbuka, apa Tuhan kamu? Susah kita nak jawab, tak baca. Jadi wudu ni dia kata difardukan wudu ma'as salah lailatul isra. Wudu ni difardu bersama dengan sembahyang pada malam Lailatul Isra Mi'raj. Nabi naik ke Sidratul Muntaha, dia menerima amalan solat yang kita solat lah, dan wudu sekali. Tapi dia kata masyru'iyatihi sabiqatun ala zalik. Disyarakkan wudu terlebih dahulu daripada solat. Dia kata li'annahu ruwiya anna Jibril ata lahu sallallahu alaihi wasallam fi ibtidal bi'sah fa'allamahu al-wudu'a thumma shalla bihi rak'ataini. Ada riwayat yang menyebut bahawa Jibril sebelum Nabi Isra dan Mi'raj, Jibril datang berjumpa Nabi dan Jibril ajar Nabi cara berwuduk. Macam kita wuduk biasalah. Lepas Jibril ajar Nabi wudu, maka Nabi pun bersembahyanglah 2 rakaat. Dan dia sebut, dia kata min syara'il qadimah. Ada wudu ni adalah syarak Nabi-Nabi yang terdahulu. Maksudnya bukan kita umat Nabi Muhammad sahaja yang berwudu,
umat nabi-nabi terdahulu pun berwuduk juga. Dia kata sebab ada hadis Nabi kata haza wudu'il anbiya'i min qabli. Inilah wudu yang malaikat Jibril ajar dia, inilah wudu seperti wudu nabi-nabi sebelum daripada aku. Tapi Nabi kata ada khas. Khas dengan dengan kita umat Nabi Muhammad ni, dia panggil ghurratu muhajjalah. Itu beza wudu kita dengan umat Nabi yang terdahulu. Hadis Nabi daripada Abu Hurairah, dia sebut, dia kata qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah kata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umat aku Nabi lah, Nabi kata pada umat aku nanti, dia akan datang pada hari kiamat ghurran muhajjalin, adalah keadaan ghurran ni cahaya yang bercahaya, yang bersinar, min asaril wudu, daripada kesan wudu. Famanis tata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Nabi kata sesiapa yang boleh memanjangkan ataupun lebihkan basahan wudu, falyaf'al, maka hendaklah dia buat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi ni bila kita berwudu, dia suruh kita basuh lebih sikit. Kalau tangan ni jangan betul-betul dekat siku, tak boleh. Mesti lebih sikit, 2 inci ke lebih sikit, tak apa. Sebab nanti dia akan bercahaya, Nabi akan kenal umat dia di pada mahsyar nanti. Kalau muka kita pun lebih sikit, lebih sikit. Pengenalan wudu ni. Jadi itu khas kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang wudu ni. Dan dia sebut lagi di sini, dia kata wudu ni, bila kita membicarakan tentang wudu, dia ada rukun, fardu, ada sunat, fardu dan sunat. Saya baca cepat sikit ni, nak bercepat. Dan dia sebut, dia kata wa furudul wudu'i sittatu asya'. Dan rukun ataupun fardu wudu ada 6 perkara. 6 perkara ni tidak disebut oleh Nabi sebenarnya. Nabi tidak sebut. Yang 6 perkara ni disusun oleh para ulama untuk menyenangkan kita, supaya kita tidak tertinggal 6 perkara. Pertama, kita basuh muka, niat, campur dengan niat 2. Lepas tu basuh 2 tangan sehingga ke siku. Iza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata, kalau kamu nak sembahyang, maka kamu basuhlah muka kamu, dan kamu waghsilu aydiyakum ilal marafiq, dan kamu basuh 2 tangan kamu sehingga ke siku. Lepas tu ayat akhirnya sebut, lepas tu dan kamu sapu kepala kamu. Maksud kepala ni atas kepala lah. Dan basuh kedua kaki kamu. Yang tak ada dalam ayat Al-Quran tu ialah niat. Nabi Al-Quran kata iza kumtum ila solat faghsilu wujuhakum. Dia tak sebut niat. Yang keduanya tartib. Tartib tak disebut juga. Jadi ulama ni untuk menyempurnakan wudu, walaupun Al-Quran tak sebut, maka dia ambil istifadah ataupun pengajaran daripada ayat Al-Quran tu, bahawa tertib ni adalah wajib. Sebab Allah Ta'ala kata wudu ni perintah daripada Allah tu dalam Al-Quran. Basuh muka, basuh 2 tangan, sapu air di kepala, basuh kaki. Jadi niat dia tak sebut, tertib pun tidak disebut dalam ayat tu. Jadi niat ni dia bersandarkan kepada hadis sahih yang lain, iaitu innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal, setiap perkara mesti dengan niat. Mesti kita ada niat. Khasnya ibadat. Dan dia sebut, dia kata ahaduha an-niyatu.
Yang pertama daripada rukun wudu ataupun fardu wudu ialah niat. Niat. Niat berwudu. Dan bila dia sebut niat, dia kata wa yata'allaqu biha ahkamus sab'ah. Apabila sebut niat, maka dia ada terkait dengan tujuh hukum dia. Nak boleh jadi niat kita sah, mesti ada tujuh. Boleh jadi kita tak belajar masa darjah satu ni, yang tujuh ni. Jadi kita tambah ilmu malam ni, insyaAllah. Dia kata haqiqatun wa ta'ala sabatu nazzamaha ba'dhum fi qawlihi. Dan setengah-setengah ahli fiqh ni dia memahami hadis Nabi dan Al-Quran sehingga dia boleh buat hukum fiqh dalam bentuk nazam. Di antaranya Mata Zubat dia ada 1000 bait. Dia buat hukum fiqh dalam bentuk nazam. Nazam ni syair lah. Kalau hadis sahih dia boleh buat dalam bentuk nazam. Dia memahami. Awaluha sahih wa walla mattasal isnaduhu lam yusaz aw yu'al yarwihi adalun dhabit amislihi tamadum fi dhabtihi wa naqlihi. Itu syair tu. Dia panggil bahar rozat. Apa ni? Bahar rojaz. Jadi kita nak ingat kaedah-kaedah ni melalui syair. Kalau nahu ijma' wazin adillal mimma rifatim raqib wazi ujmatan fa wasfuqat kamula. Dulu saya hafal lah. Panjang. Itu kaedah untuk kita cara kita nak menguasai bahasa Arab ialah dengan kita menghafal syair-syair nahu, nazam nahu, supaya kita boleh ingat. Jadi untuk dalam fiqh ni pun dia buat juga nazam. Haqiqatul hukmul mahal wa zaman kaifiyatul syarti wa maqsudu hasan. 7. Semua 7. Bila kita sebut niat, dia mesti ada 7 hukum yang berkaitan dengan niat. Niat apa ni? Hukum yang pertama, dia mesti ada hakikat niat. Apa hakikat niat? Dia kata haqiqatuha fa haqiqatuha luwatan mutlaqul qasdi. Semata-mata kita qasad nak buat, maka dikira niat. Itu dari sudut bahasa. Ada pun dari sudut syarak. Ni syarak ni, maksud syarak sini mengikut mazhab imam kita Asy-Syafi'i. Dia kata qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Kita qasad ataupun kita berniat sesuatu muqtarinan bi fi'lihi, berserta dengan kita buat dia. Sebab tu bila kita bermazhab Syafi'i, kita diajar daripada darjah 1, darjah 2 sampai universiti, kalau kita nak wudu, mesti kita masa air yang pertama, basuhan yang pertama tu dikira, basuhan pertama dikira dibasuh apabila dia ada niat. Niat. Kita buat sesuatu menyertai kita qasad niatlah, niat sesuatu berserta dengan perbuatan. Kita basuh muka masa itulah kita niat. Dia niat tak susah sebenarnya. Yang jadi susah sebab kita tidak ada ilmu. Sebab tu setengah orang imam kan ada takbir panjang, Allahu Akbar, dia nak masuk ni. Sebab kita tak belajar, maka dia jadi susah. Masa Allahu Akbar, dia ingat dalam hati dia, usolli fadl maghribi tadasa raka'atin imaman lillahi, dia Allah. Tak jadi semula. Panjang lagi. Tapi bila kita tak belajar, dia jadi macam tu. Jadi hakikatnya ialah kita qasad ataupun nak buat dalam hati kita sesuatu berserta dengan perbuatan. Sebab tu masa kita basuh muka tu, masa itulah kita niat. Niat ni kita ingat sepintas lalu sahaja. Sebab tu dalam mazhab Asy-Syafi'i, kita ni mustahabbun, sangat-sangat digalakkan kita berlafaz. Sebab lafaz ni dia boleh menolong hati kita untuk ingat. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Kita baca sekali tu je lah. Terlintas yang kita cukuplah, senang. Macam niat sembahyang, usolli fardhu isya'i raka'atin adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dia sekali yang kita sebut tadi sepintas lalu saja. Dia bab niat ni banyak orang yang ditipu oleh syaitan.
bila kita tak belajar. Itu hakikat dia, hakikat niat. Yang kedua, hukumnya, hukum niat. Ya, kita kata ada 7 hukum tadi. Yang kedua, hukum niat ni wajib ghaliban. Wa min ghairil ghalib qad tundabu kama fi ghuslil mayyit. Dan bila niat ni, niat untuk wudu ni, hukum dia wajib. Tak boleh kita tinggal. Kalau kita tinggal, maka tak sah wudu kita. Itu hukum yang kedua, dia sebut hukum. Dan hukum wudu yang ketiga, dia panggil ahkam musamaah. Mahalluha qalbi, tempat niat dalam hati. Dalam hati, kita terlintas dalam hati, itu niat. Dia disebut laki yusannu nutqu biha, tetapi disunatkan. Dalam mazhab kita disunatkan sebut niat kita li yusa'idul lisanul qalba, supaya boleh menolong oleh lidah akan hati kita. Bila kita sebut nawaitul wudu'an lillahi ta'ala, sahaja aku berwudu kerana Allah Ta'ala, maka kita bahasa terlintas, yang sebut tadi terlintas je dah, sudah. Tak perlulah kita nak basuh sampai berkerut kening kita. Ingat dan kita duk baca dalam hati. Itu tak betul. Cara niat macam tu. Lepas tu dia sebut lagi, dia kata yang keempat wazamanuha. Hukum yang keempat, dan masanya, masa apa? Masa niat awalul ibadah, iaitu yang mula-mula sekali kita melakukan apa-apa ibadah. Illa fi shaumi, melakukan puasa. Hanya puasa satu sahaja. Kita niat dia dahulu daripada sebelum kita mula puasa. Masuk maghrib kita niat. Esok puasa masuk maghrib hari ni kita tunggu niat. Tak puasa makan dah. Tapi niat yang kita dah niat tu boleh dipakai sampai esok. Hanya puasa. Walaupun kita tak mula keluar fajar sodik lagi dah, kita nak tak niat lah, kita dah niat dah, boleh. Hanya puasa saja. Tapi amalan-amalan lain dia berserta dengan ibadat tu. Fa innaha mutaqaddamatun 'alaiha, sesungguhnya niat puasa dia terdahulu daripadanya. Itu yang keempat. Yang kelima syaratnya, hukum samaah ni. Yang kelima syarat orang yang berniat pertama Islam. Mesti orang Islam. Kalau orang kafir dia niat wudu tak sah, tak dikira. Wat tamyiz. Syarat dia lagi, orang yang niat tu kena orang tamyiz. Bodoh lah. Tamyiz ni budak yang boleh membezakan baik tak baik. Baru niat dia sah untuk wudu ni. Tapi kalau budak yang tak tahu apa, dia niat tak jadi. Sebab apa? Sebab wal ilmu, yang ketiga dalam syarat ni, bawah syarat ni dia kata wal ilmu bil manwi. Yang ketiga syarat dia mesti tahu benda yang dia nak niat. Kita tak boleh nak wudu tiba-tiba kita pergi niat solat maghrib. Nawaitul maghribi salah rakaatin, basuh muka. Maka tak sah niat tu. Dah. Ada yang keempat di bawah syarat ni ialah jazam. Jazam ni putus. Bila kita niat yang tu betul-betul kita nak yang tu. Tak boleh kita basuh muka kita niat yang lain, tak boleh. Walau qala, dia bagi contoh. Sekiranya seorang itu kata nawaitul wudu'a insyaallah. Dia pun dia niatlah, niat macam nawaitul wudu'a insyaallah. Sahaja aku wudu insyaallah, dia niat. Maksud niat dalam hati dah. Dalam hati dia kata ada insyaallah. Maka lam yasihha, tidak sah wudu dia. Kena tahu juga ni. Macam kita kata kamu beriman tak kepada Allah? InsyaAllah. Kita kata siap. Tak boleh kata. Bila beriman, ya kami beriman. Beriman dengan Allah. Tak boleh kata insyaAllah. Dia ada benda-benda yang boleh kata, ada benda-benda yang tak boleh kata. Lepas tu dia katakan lagi, au atlaqa fa in qasada tabarruk, au kulli syai'in waqi'in bi masyiatillah sahha. Tapi kalau dia niat wudu,
dia niat nawaitul wudu'a wa tabarraka bih. Sahaja aku berwuduk dan aku bertabarruk. Tabarruk ni mana bersijuk-sijuk. Ada yang bersijuk-sijuk. Sahaja aku berwuduk dan aku bersijuk-sijuk dengan dia. Maksudnya kita nak menyejukkan badan. Sah. Ataupun wat tabarruk. Tabarruk ni aku berwuduk dan nak memberkat supaya Allah bagi berkat, boleh. Sah. Tapi kalau kata insya-Allah, kata tu maksudnya niatlah, kita ingatlah nanti, maka tidak sah. Itu yang keberapa? 1 2 3 4 5 6. Yang kena. Yang ketujuh, wa maqsuduha, hukum yang kata ahkam musama'ah, hukum yang ketujuh ni, yang ketujuh dia kata tamyizul ibadati minal adat. Nak membezakan, niat tu nak membezakan ibadat dengan adat. Kalau kita tak niat, dia jadi adat. Macam mandi, kalau kita tak niat mandi wajib, dia sama je, kita mandi biasa, mandi wajib. Tapi kalau kita tak niat mandi wajib, tak niat, maka dia tak jadi mandi wajib, dia jadi mandi biasa, mandi jenazah dan sebagainya, mengikut niat kita lah. Wa haqiqatuha, kita sambung lagi yang apa ni, matan dia. Hakikat niat dia kata sya'an qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih. Kita qasak ni nak buat sesuatu, muqtarinan berserta dengan buatnya. Fa in tarahi anhu summiya azman. Sekiranya kita niat lepas tu kita pelambatkan, maka dinamakan azam. Azam. Azam dengan niat lain. Azam ni kita nak, kita qasak tapi lambat kita buat, maka nama azam. Tapi kalau niat, kita niat dan kita buat masa tu juga, maka dikira niat. Macam kita nak bayar fitrah, zakat fitrah kan. Kita niat dulu, lepas tu kita baru kita sedekah duit ataupun beras lah. Kita mazhab Syafi'i ni. Wa takunu niyyatu indal ghusli awwalu juz'in minal wajhi. Dan berlaku, hendaklah berlaku niat wudu indal ghusli, ketika awal-awal basuh juzuk sedikit daripada muka. Kita basuh sikit, masa tu lah kita niat. Rapat jari tak, kalau kita guna paip ataupun kita tak ada tangan, kita masa sampai kat muka tu kita niatlah semitah lalu je, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sikit je basuh, lepas tu kita meratalah, kita ratakan air di muka kita. La, dia kata bizalik aljuz la bi jami'ihi, tidak semestinya kita basuh semua baru kita niat. Tidak begitu. Maksudnya dah sampai air sikit tu kita boleh niat dah. Wala bima qablihi wala bima ba'dah. Dan tidak juga basuhan sebelumnya dan juga tidak basuhan selepasnya. Maksudnya masa kita basuh tu, masa kita gosok, lepas kita gosok muka kita kan, maka kita niatlah ketika tu, masa air di tangan kita ni, kita buat gosok, masa tu kita niat. Kita lintaskanlah hati kita sekejap sahaja. Dan niat ni dia tidak susah. Kalau kita jadikan dia tak susah, dan dia akan jadi sangat susah kalau kita susahkan hati kita. Kita niat nak suruh sempurna sangat, sampai sahaja aku berwuduk, ingatlah hati macam tu lah. Dia akan jadi susah. Benda yang tak susah, kita yang susahkan. Itu niat. Dan seterusnya, yang kedua dia kata ada lagi, fayadwil mutawaddi'u indal ghusli ma zikira. Apa yang dia kena niat? Raf'al hadasi min ahdasihi. Masa dia niat tu ialah dia niat nak mengangkat hadas daripada hadas-hadasnya. Sebab tu niat ni, kalau kita sebut nawait sahaja aku berwuduk pun cukup dah. Sebab bila kita sebut wuduk ni, dia termasuk mengangkat hadas-hadas. Sebab amalan, kalau kita sebut dalam bahasa Melayu sahaja aku mengangkat hadas kecil, ada kecil lah, ada pun dah cukup dah. Minal ahdasi, setiap hadas. Ataupun kita nak niat au yanwi istibahata muftaqirin ila wudu'in. Sahaja aku wudu untuk ibadat yang berhajat kepada wudu, boleh juga. Cara-cara niat ni banyaklah.
au yanwil fardal wudu'i, sahaja aku menunaikan fardu wudu. Masa kita basuh muka tu kita niat macam tu. Ataupun sahaja aku berwudu kerana Allah Taala pun dah cukup dah. Aul wudu'a faqat, nawaitul wudu'a faqat. Sahaja aku berwudu. Sahaja aku berwudu. Tak sebut lillahi ta'ala. Sahaja aku berwudu cukup dah. Tidak sebut lillahi ta'ala. Macam kita semayang. Kita semayang usalli fardhus subhi raka'atain. Usalli fardhus subhi. Allahu akbar. Ingat yang tu pun dah cukup. Yang lain-lain itu sunat. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat sunat. Tunai kerana Allah, semua tu sunat. Sebab ibadat ni marji' dia ila Allah. Kembali kepada Allah. Walaupun kita tak niat lillahi ta'ala, dia automatik. Yang lillah tu automatik. Kalau kita susah sangat nak niat pendek-pendek je. Nawaitul wudu'a ataupun nawaitul wudu, sahaja aku berwudu, itu je. Dalam bahasa Melayu sahaja aku berwudu, cukuplah. Susah nak niat kan. Lepas tu dia kata au at-taharah anil hadasi, ataupun banyak cara niat ni rupanya. Ataupun sahaja aku menyucikan daripada hadas, boleh juga. Sahaja aku menyuci daripada hadas. Ni banyak cara lah. Kalau kita tak boleh cara tu, cara ni boleh jadi cara wudu ni waswah. Kita niat sahaja aku bersuci daripada hadas. Kita nak niat bahasa Melayu penuh, bahasa Melayu full. So basuhlah muka, niat lintas dalam hati. Fa illam yakul al hadis lam yasih. Sekiranya kalau kita nak niat selain wudu tadi, kita tak nak niat wudu, nawaitul wudu, sahaja wudu, kita tak sebut anil hadasi, maka wudu kita tidak sah. Dia mesti sebut anil hadasi, maksudnya sahaja aku bersuci daripada hadas. Mesti ada perkataan hadas. Baru sah wudu kita. Kalau kita nak guna bersuci. Tapi kalau kita kena guna sahaja aku berwudu, dah cukup. Sebab wudu-wudu tu kita dah baca tadi, satu nama perbuatan untuk menghilangkan hadas. Jadi pilih yang paling senang untuk kita. Sahaja aku berwudu pun dah cukup. Wa izana wa ma yu'tabaru min hazin niyat wa syaraka ma'ahu niyatu tunzaf au tabarrud sahha wudu'ah. Apabila seseorang itu niat wudu dengan niat yang diterima, yu'tabar ni yang diterima, wa syaraka ma'ahu, dan dia sertakan dalam niat dia tanazzuf atau tabarrud. Dia niat sahaja aku berwudu dan menyuci. Dia tambah lagi menyuci kerana Allah Taala. Sah walaupun dia tambah bersuci atau tanzih ni menyuci lah, cuci badan. Atau tabarrud ataupun bersejuk-sejuk. Sahaja aku berwudu dan bersejuk-sejuk kerana Allah Taala, sebab kita panas. Kita niat macam tu masa tu sah. Dan banyak lagi lah cara niat. Wasani, dan yang kedua ialah waslu jami'il wajhi, basuh seluruh jami'il wajhi, seluruh muka kita. Seluruh muka kita basuh. Macam mana dia kata wahadduhu, dan had muka ni ialah tulan, nisbah kepada panjang, ma baina manabiti sya'rir ra'si ghaliban, iaitu kawasan di antara tempat tumbuh rambut. Mana binti sya'ri ni tempat tumbuh rambut kita. Ni sini ghaliban, pada ghalibnya. Sebab apa dia sebut ghalib? Setengah orang dia kepala botak. Kepala botak lah. Kepala botak. Ada setengah orang rambut sampai sini, sampai dekat dengan apa ni, dekat dengan kening dia. Jadi kalau ghalib, maka dia lebih kurang satu tapak daripada kening, satu tapak tangan kita lah lebih kurang. Macam tu. Kalau kita tak ada rambut ni, rambut kita botak kan, kepala kita botak, ataupun memang orang yang jenis kepala bersinar kan, kepala yang lampu mental kan, kena cahaya matahari dia berkilat, maka kita letaklah setapak tangan kita daripada kening ni, kawasan ni, setakat ni je. Jangan dia basuh semua ni, tak boleh lah.
Nak basuh semua pun boleh juga, cuma membazir air. Sebab Nabi ni dia larang kita membazir. Hatta ada satu hadis, kita tidak dibenarkan membazir ketika berwudu ataupun mandi wajib, hatta dalam sungai sekalipun. Dalam sungai kita ambil, kita basuh, dikira membazir juga. Nabi larang. Jadi kita basuh had ataupun kawasan yang patut dengan dia. Ada sebut ay allazi baina manabiti wa hiya jam'u mambati bi fathibat. Mambati ka maq'adi. Ni dia bahasa Arab ni dia memang dia akan bagi contoh perkataan. Dia kata bi fathibat mambati ka maq'adi. Maq'adi ni tempat duduk, macam kursi kita. Mambati ni tempat tumbuh rambut. Lepas tu dia sebut mana tadi? Ai fil ghalib wa inna ma qala zalika liyadkhula fil wajhi mahallul ghamam wa hiya sya'run nabiti 'ala al-jabhah. Ada orang Allah Taala tumbuh dia rambut di atas dahi. Di atas dahi. Jadi kalau dia tumbuh rambut sampai takat ni dekat dengan jari, dua jari je ada rambut di sini. Macam mana? Dia kena basahkan juga mengikut yang ghalib yang biasa, lebih kurang setapak tangan ni lah, lebih kurang. Jadi dia kata wa huwa sya'run nabi ta'ala jabhah ma'khuz min al-ghamash iza sataru wa yuqalu rajulu aghamu wa imra'atu ghamma wal arabu tuzammu bihi. Dan orang-orang Arab ni dia sangat tidak suka kalau rambut ni ada rambut atas dahi. Dia kata watum dahu bin naz'i, dan dia sangat memuji kalau orang tu cabut kalau kita cukur lah, kalau ada rambut dekat dahi ni. Itu ghalib. Itu dia sudut panjang dia. Lepas tu wa akhirul lahyaini wa huma al-azmani allazani yambutu alaihima al-isnan as-sufla wa jama'u muqaddimahuma fi ziqni wa mu'akhiruhuma fil uzn. Itu daripada sini, daripada tempat tumbuh rambut ni, wa akhirul lahyaini, dan hingga akhir dua tulang apa ni, dua tulang apa sini bagi tulang keng. Kelantan dia panggil tulang keng. Akhir kalau kita sentuh ni, dia ada tulang, ada bentuk L belakang ni. Itu sampai last sekali kena basuh. Tak boleh kita basuh gitu-gitu je. Tak boleh. Mesti basuh semua bawah ni. Allazani yang muta'alaihimal al-asnam. Yang mana yang tumbuh di atas kedua tulang ni ialah gigi-gigi kita as-sufla, yang bawah. Mana last sekali lah, kalau kita rasa dia ada bentuk L sini ni. Tulang bentuk L sini akhir. Kena basuh situ. Tak boleh kita basuh gitu-gitu je. Wa muakhiruhuma fil uzuni. Dan yang mengakhirkan keduanya sampai ke tulang ni, dia akan pergi sampai ke telinga kalau kita sentuh. Dia bentuk L ni, daripada sini dia panjang dan di akhir dia di telinga, dekat cuping telinga kita ni. Cuba rasa. Dia L dia daripada cuping telinga sampailah dia bersambung di tengah-tengah dagu ni. Itu tulang. Dia panggil al-lahyai. Tulang apa sini tahulah. Kalau orang biasa sembelih lembu tu tahulah kan, dia bentuk tu. Itu dia sudut panjang dia daripada sini. Ada pun wahaduhu ardan, ataupun lebar dia, lebar yang kita kena basuh muka ni, dia kata ma bainal uzunaini wa azani, iaitu kawasan di antara dua telinga wa azani, kana ala wajhi sya'ri wa azani, dan dua telinga. Kawasan di antara dua telinga ni, daripada telinga ni wa azan uzunain, dua telinga, wa adhani kana ala wajhi, yang ada sedikit anak telinga kita ni atas muka, dikira atas muka. Sya'run, ada rambut. Khafifun aw qatifun wajaba isalul ma ilaihi ma'al basharal lati tahtahu. Dia kata kalulah ada bulu, masih isyarat. Baru dua kan azan je, masih isyarat.
Asyhadu an la Oh tadi wa izana bukan wa azan. Ada tersilap tadi. Dia kata wa izaka 'ala al-wajhi sya'run. Sekiranya kita ulang balik baca. Wa izaka 'ala al-wajhi sya'run. Sekiranya ada di atas muka ni, kawasan muka daripada tempat tumbuh rambut, dia pergilah sampai kepada dua telinga ni, dia ada sideburn kan? Sideburn ke apa? Kan? Tak kira lelaki ke perempuan, sekiranya ada rambut, sya'run ni bulu, rambut lah. Bila daripada muka ni, daripada tempat tumbuh rambut sini, dia akan pergi ke telinga. Bila nak sampai ke telinga ni ada sideburn ni kan? Lelaki pun ada, perempuan pun ada. Jadi dia kata wajib khafifun au kathifun, sama ada rambut ni, bulu sini ni tebal ataupun nipis, wajabai salul ma'u ilaihi, wajib menyampaikan, kena basah lah. Kalau dia tebal ke, dia nipis ke, kena basah. Dia sideburn lain, janggut lain pula hukum dia. Orang perempuan tu kalau boleh gunting lah sikit sini dia, biar pendek sikit, tapi tak cantik lah. Supaya kalau dia panjang, dia tumbuh rambut sini panjang kan, kena ambil air sapu, sebab dia dikira muka juga. Kena berhati-hatilah. Kita takut solat kita tak sah bila tak sempurna syarat dia. Yang lelaki pun sama, bila sideburn ni kalau tebal pun dia kena rata, kena basuh semua air. Berbeza dengan janggut.
Kena, maksudnya sampai al-basyarah ni kena sampai ke kulit-kulit muka ni. Daripada apa ni? Daripada tempat tumbuh rambut ni, bila pergi ke telinga dia ada sikit sini rambut kan. Ada sideburn ni kena rata, sama ada nipis ataupun tebal. Orang perempuan elok guntinglah sikit sini supaya senang wudu. Lepas tu dia sebut wa amaliyatur rajulu wa amaliyatur rajulil kasifah. Adapun janggut, janggut dia bermula daripada sini, daripada bawah dagu ni, kawasan apa ni, bawah dagu ni kira janggut. Dari sini bukan janggut, sini sideburn apa. Dalam bahasa Arab dia panggil apa? Dia kata mana tadi? Sekiranya janggut tertebal lelaki bi allam yara mukhatib basharataha, sekiranya orang tengok dia tu tak nampak kulit, tak nampak kulit, fayaghfi ghuslu zahiriha, fayaghfi ghuslu zahiriha, maka memadailah dia basuh yang apa ni, yang luar saja. Dia ambil air dia gosok macam tu je, tak payahlah dia cuci apa ni, rata, tak payah. Kalau janggut macam orang Arab tu lah. Kalau janggut kita ni kalau nampak kulit, mesti kita kena basahkan semua sekali sehingga air tu sampai kat kulit kita. Bi khilafil khafif, beza dengan kalau janggut tu janggut nipis. Khafif ni nipis, janggut nipis dia kena apa ni, kena rata semua sekali. Kalau janggut tebal tak payah, ambil air sapu macam tu atas janggut macam tu je. Macam tu. Fayaghfil ghuslu zahira bi khilafil khafif. Wahya apa kita nak beza janggut tu tebal tu nipis? Apa beza dia? Bezanya ialah dia kata ma yara wahya ma yaral mukhatibu basharataha fajibul isal ma li basharatiha bi khilafi, iaitu apabila janggut kita nak beza janggut tebal nipis, bila kita tengok janggut seseorang itu kita boleh nampak di celah-celah janggut kulit, warna kulit, maka dikira janggut nipis. Tapi kalau dah janggut kita tebal, tengok janggut tak nampak kulit, maka itu dikira tebal. Itu dia punya apa ni, cara kita nak beza janggut tebal atau janggut nipis. Bi khilafi liyati imraati, beza dengan janggut orang perempuan. Ada orang perempuan berjanggut, saya pernah jumpa, tapi taklah lebat sangatlah, pelik. Jadi janggut orang perempuan ni dia wajib rata. Kalau dia sayang kat janggut dia dia sangat sayang kat janggut dia dan simpan juga janggut, tak nak cukup, maka dia wajib rata, sama ada tebal ataupun nipis. Wa khunsa ni, khunsa lah pondang lah, pondang yang ada dua alat kemaluan, lelaki pun ada, perempuan pun ada. Faraj dia ada, zakar pun dia ada. Maka dia wajib membasahi semua janggut-janggut dia. Lelaki dia beza, kalau tebal tak payah, kalau nipis kena rata. Yang perempuan tebal ke nipis ke, janggut macam apa, Osama bin Laden kan, perempuan, dia kena rata semua sekali. Itu dari sudut hukum dia. Itulah setakat itu sajalah malam ni, 2 rukun saja. InsyaAllah kita akan sambung lagi lah minggu depan, termasuk saya lah, tentang wuduk ni. Mudah-mudahan kita menambahkan ilmu kita dan kita boleh beramal dengan baik. Terutama yang tepi-tepi ni kena betul-betul jaga ni. Ada rambut-rambut orang perempuan yang panjang apa semua ni, yang kita sideburn apa ni, kena basah semua. Sideburn yang berada di apa ni, di tepi ni kena. Janggut tak apa, janggut boleh tu. Dia kata bulu yang ada di atas muka, dia panggil bulu yang dia, sideburn ni bulu yang berada atas muka. Jadi insya-Allah sama-sama kita apa ni, perelokkan ibadat kita. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah SWT. Dan insya-Allah kita akan sambung rukun yang ketiga, iaitu basuh 2 tangan. Dia akan bersama dengan sunat lagi, lepas tu istinja dan macam-macam lah. InsyaAllah setakat itu sahaja malam ni. Dan malam ni juga insyaAllah kita ada apa ni, di KRT kan. KRT ada mesyuarat kan. Dia jemput lah pada siapa-siapa yang ada luang malam ni. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa barak wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin.